do you seem so scared? All I wanted to do was play with you. Hi, assalamualaikum semua orang. Kamaran Nasim here. I hope you're in a good mood today because it's a good day to have a good day. So sorry kalau suara kamu macam bergema ikut-ikut sikit sebab kamu ada dalam bilik kamu yang tak ada perabot lagi, still kosong. But anyways, kamu tidak akan menangguhkan lagi video ni. So seperti yang korang tengok dekat tajuk bawah ni, kisah yang kamu akan cerita hari ni adalah tentang Pulau Besar Melaka. Tapi apa yang specialnya untuk cerita hari ni adalah sebab kisah Pulau Besar Melaka tu memang dah jadi ada yang jadi legenda, mitos dan sebagainya. Memang dah orang buat artikel semualah. Tapi hari ni kamu akan ceritakan ada salah satu jin dekat situ yang bercerita kisah sebenar dekat situ. Tapi kita tak boleh nak bagi kisah benar lah sebab tak tahu sejauh mana kesahihan dia kan, sebab dia tu jin. Kita tak boleh nak 100% percaya. Tapi sebelum kita start cerita ni, kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah daripada gangguan-gangguan syaitan. Okay, sebelum tu, pulau tu memang didiami oleh mereka kan? Sebab pulau tu memang macam hutan. Satu hari ni, pulau tu telah ditebang. Pokok ditebang, dibakar untuk diorang bina resort. Diorang nak majukan tempat dekat Pulau Besar Melaka tu. Tapi korang tahu tak apa yang jadi selepas tu? Tempat tu bankrupt. Apa segala benda diorang nak majukan dekat pulau tu jadi bankrupt. Pulau Besar Melaka, orang panggil Pulau Keramat. Pulau tu terletak dekat negeri Melaka, belah Selat Melaka sana tu. Dan banyak orang kaitkan pulau ni dengan kisah-kisah misteri, dengan benda-benda yang mistik. Sebab tempat ni antara tempat yang bersejarah dengan kisah awal penyebaran agama Islam. So dia jadi tempat tarikan pelancong tau. Kat situ juga ada makam-makam macam makam Tok Janggut, makam Tujuh Beradik, makam Nenek Kebayan dan banyak lagi lah. So sebelum tu, kamu akan cerita sikit kisah di sebalik tempat-tempat yang famous dekat dalam Pulau Besar Melaka selepas dia ditebang. Salah satunya adalah perigi di kaki pulau. Perigi ni orang kata digunakan oleh askar Jepun tau waktu dulu-dulu. Sebab dulu askar Jepun ni dia pancung kepala dan dia letak kepala, dia simpan kepala tu kat dalam perigi tu yang dikatakan dia pancung kepala orang-orang Cina. Dan perigi tu dah tak digunakan oleh sesiapa sehinggalah hari ini. Orang kata kawasan dekat perigi tu merupakan kawasan Panglima Hitam. Sebab orang pernah nampak Panglima Hitam tu, muka dan anggota badan dia semua berwarna hitam. Sebab tu orang panggil dia Panglima Hitam. Mungkin jin lah kot kan. Dan kawasan ni juga antara salah satu tempat yang paling keras dekat dalam Pulau Besar Melaka. Pernah ada sepasang kekasih lah kan, orang macam duduk dekat situ, dekat kawasan tu waktu tu senja. Tiba-tiba diorang diserang histeria. So sampai sekarang sesiapa sahaja yang bukan muhrim dilarang untuk berdua-duaan dekat kawasan tu, lagi-lagi waktu senja. Okay, next tempat adalah Batu Tengkorak. Batu ni terletak dekat kawasan Pandanusa Golf Club. Dia berhampiran dengan pantai tau. Batu ni kalau tengok betul-betul, dia seakan-akan tengkorak manusia dan ada kesan belahan 4 segi yang orang percaya telah dibelah oleh orang zaman dulu untuk mendapatkan harta karun dekat dalam batu tu. Tapi usaha orang dulu-dulu tu gagal sebab nampak macam hasil tampalan dekat batu tu, macam diorang tampal balik batu tu. Dan sebenarnya batu tu pernah dirancang untuk diletupkan, tapi usaha tu sia-sia je sebab batu tu tak terbuka langsung, sikit pun tak terbuka.
Okey, yang terakhir sebenarnya banyak lagi tapi Kama cuma nak ceritakan 3 tempat yang paling famous lah. Yang terakhir adalah Perkampungan Bunian. Perkampungan Bunian adalah satu kawasan yang terdapat dekat Marina Resort. Orang kata dekat situ ada orang-orang Bunian. Kawasan tu sebenarnya ingin dimajukan, orang nak majukan kawasan tu. Tapi atas faktor masalah ekonomi dan masalah jerebu yang melanda pada tahun 1997 hingga 1999. So pembinaan tu tak dapat nak diteruskan. Okay, menurut cerita orang-orang kat situ kan, ada 146 kampung bunian kat kawasan Pulau Besar Melaka tu. Tapi kawasan yang paling ketara sekali adalah dekat Marina Resort. Okey, Marina Resort ni lah, korang Marina Resort ni lah yang disebut-sebut oleh jin yang kamu nak cerita selepas ni. Okey, korang ingat lagi tak jin Tuan Haji Samsudin yang 3 saka kamu cerita pasal nenek kamu tu? Kan jadi 3 kan, satu yang jin apa nama dia? Tuan Haji Samsudin yang jin Islam tu. Okay, kalau korang masih ingat lagi kamu cerita pasal dia kata dia datang dari Pulau Besar Melaka, betul tak? Okay, dan hari ni kamu nak cerita apa yang dia cerita dekat ayah sampai pukul 3 pagi tu. Situ nenek kamu tengah berubat sebab tu jin tu datang tau. Dia datang macam biasalah, dia masuk dalam badan nenek Kama dan berkomunikasi dengan orang yang ada dekat dalam rumah tu. Dan masa tu ada ayah Kama, adik ayah Kama dengan jiran ayah Kama tu kawan ayah. So masa tu sebenarnya first time yang ayah nak borak panjang dengan dia. Macam first time yang dia bagi tahulah dia datang dari mana semua. So ayah tanya dia waktu tu, Pulau Besar tu kat mana? Sebab jin tu kata Tok datang dari Pulau Besar Melaka. Tapi ayah Kama walaupun duduk dekat Melaka, ayah Kama tak pernah pergi langsung Pulau Besar Melaka tu. So ayah macam tak tahulah Pulau Besar Melaka tu dekat mana kan. Lepas tu dia buka cerita weh. Dia buka cerita pasal tempat dia tu. Sekarang saya dalam kesusahan. Tempat tinggal kami semua telah dirosakkan. Tebang pokok, dibakar, semua rosak. Tok dengan kumpulan-kumpulan Atok berbaris dengan masyarakat-masyarakat dekat situ. Kami berbaris untuk pindah dan tinggalkan tempat tu. Setuju kata sebab diorang nak bina hotel. Dan memang betul dekat situ telah dibina Marina Resort. Dia tak sebutlah Marina Resort tu, tapi dia sebut ada mereka membina hotel. So jin tu kata dihalaunya kita ni. Orang anggap macam tu tau. Sebab bukannya manusia ni datang dengan kontraktor, datang dengan apa benda nama dia? Jentera semua tu kan. Jen tolak semua tu. Diorang bukannya datang baca ayat-ayat macam nak halau jin ke apa kan. Diorang just terus datang, terus tebang semua pokok semua. Tapi jin ni anggap yang manusia telah menghalau mereka. Lepas tu ayah tanyalah, Tok tak ada buat sesuatu ke? Sebab ayah Kaman jenis keris juga. Lawan balik ke apa ke? Kan Tok ramai. Sebab tadi disebut Tok dan kumpulan-kumpulan Tok. Macam tu. Lepas tu jin tu kata, kita ni ada kekuatan, ada kelemahan. Ada benda kita boleh buat, ada benda yang tak boleh. Kalaulah dibenarkan jin ni membunuh manusia, lama habis dah manusia dekat atas bumi ni. Pas saya fikirlah, logi juga apa jin ni cakap Lepas tu Tuan Haji Samsudin tu kata, ada yang kami boleh buat. Ada kelompok kami yang pernah bakar jin tolak sehingga menyebabkan kematian. Rupanya benda ni pun pernah jadi buah mulut orang tau, dekat kawasan situ. Macam dia jadi kisah seram, legenda macam tu lah, mitos macam tu. Orang cerita ada satu jentolak ni, dia nak tolak jentera masa nak buat kerja-kerja pembersihan dekat situ. Kerja-kerja meruntuhkan tanah macam tu lah. Tiba-tiba meletup, benda tu meletup dan pemandunya meninggal dunia. Sebab orang nampak jentolak tu meletup. Tapi
Tapi Jin Samsudin ni kata diorang bakar. So dia kata kami terpaksa cari penempatan baru. Tu yang Tok risau. Sana asap banyak habis rumah. So saya tanya lagi, siapa yang ada dekat sana lagi Tok? Sebenarnya ayah kamu nak tanya macam, betul ke ada bunyian? Betul ke ada bunti? Ada panglima semua tu? Sebab yelah yang Tuan Haji Samsudin ni kan jin kan. Lepas tu kan banyak orang sebut-sebut pasal hantu yang ada dekat situ. Lepas tu lepas ayah kamu tanya siapa lagi ada kat sana, dia jawab, golongan Tok lah. Lepas tu tanya lah, orang bunyian? Lepas tu dia kata, ya bunyian tu jin lah. Ada yang Islam, ada yang bukan Islam. Jin ni macam angin. Tuhan tidak akan benarkan manusia lihat bentuk asal jin. Time ni dia dah start ceramah lah. Macam kamu pernah cakap sebelum ni kan, Tuan Haji Samsudin ni dia suka sangat ceramah ayah kamu dengan kawan ayah kamu yang ada kat situ. Sampai 3-4 pagi dia ceramah. Kami boleh masuk dalam lubang-lubang, dalam cermin, dia kata. Okay, kalau korang mesti macam tak dapat tangkap apa dia ni kata kan, kawan bagi contoh lah. Macam jin tu kata angin kan. Semua tahu angin tu apa kan. Tapi siapa tahu warna angin? Kuning ke? Merah ke? Tapi kalau Allah bagi tahu, kita boleh tahu tak? Ya kan? Tapi semua orang tak tahu. Semua orang tak tahu sebab Allah tak bagi tahu. Tapi tak semestinya benda tu tak wujud. Walaupun Allah tak bagi tahu. Angin wujud kan? Tapi Allah tak bagi tahu warna angin tu apa. Semestinya angin tak wujud. Sebab ilmu yang Allah bagi kat kita, Allah cakap dalam Al-Quran, sangat sedikit. Macam korang masukkan jari dekat dalam air laut. Air laut tu kan luas kan. Lepas tu korang masukkan jari, lepas tu basah kan dekat. Sedikit itu saja. Sedikit itu saja ilmu yang Allah bagi dekat kita dekat atas muka bumi. Lepas tu sambung jin tu kata, tapi ada bangsa-bangsa kami yang marah. Dan kami akan membalas dendam atas perbuatan manusia-manusia ini. Rupanya bentuk balas dendam tu dalam bentuk gangguan. Sebab manusia siapa saja yang tidur dekat situ akan diganggu tau. Kalau korang search je kan, Pulau Besar Melaka dekat Google ke, dekat YouTube ke, siap ada orang yang buat paranormal lagi dekat dalam tu sebab nak jumpa benda tu, nak merungkaikan misteri dan sebagainya. Dan jin ni dah bagi tahu awal-awal siapa saja yang datang, siapa saja yang tidur kat situ akan diganggu. Itulah bentuk pembalasan dendam mereka. Sebab matlamat diorang ni sebenarnya tak nak bagi tempat tu maju sebenarnya. So bila tak maju, orang tak datang, so diorang bolehlah ambil balik tempat tu. Antara gangguannya, diorang pernah angkat orang yang tengah tidur kat dalam resort. Esok-esok bangun-bangun pagi esoknya orang tu dah ada dekat atas tanah dekat luar resort. Lepas tu ayah tanya lagi, Tok pernah ke ganggu manusia? Sebab takutlah juga kan, macam niat kan dia baik macam tu kan. Tiba-tiba dia cakap macam tu. Tok tu kata, pernah. Tok tinggal dalam gua. Ada orang datang bertapa masa tu. Lepas tu Tok ketuk kaki dia dengan tongkat. Lari lintang pukang dia. Waktu jin ni cerita, ayah kata jin ni gelak tau. Dia gelak macam lari lintang bukang dia macam tu. Tapi ayah kamu tak pernah lagi pergi Pulau Besar Melaka tu walaupun dipelawa oleh jin ni. Tuan Haji Samsudin ni dia pernah ajak ayah kamu pergi tempat dia tau. Jomlah datang melawat rumah tu dekat gua sekian-sekian dia bagi tahu. Tapi ayah kamu macam tak nak ambil risiko lah sebab dia kan ada dalam badan nenek. Lepas tu takutlah apa jadi dengan benda yang kita tak boleh melihat ni kan. Zaman ni, masa zaman ayah kamu ni tak pelik tau orang cakap dengan jin. Orang percaya dengan benda-benda mistik, dengan sihir, dengan bomoh. Sebab time ni, zaman ni memang kuat dengan amalan-amalan tu. Contohlah kalau kita hidupkan balik nenek yang pada zaman dulu-dulu, nenek yang dah meninggal zaman dulu-dulu kan. Lepas tu kita tanya dia balik, dia percaya tak ada peti yang boleh simpan makanan sampai seminggu supaya dia tak basi? Dia lah. Kita cerita pasal jalan raya pun diorang tak akan percaya sebab waktu zaman diorang tak ada benda-benda tu. Dia akan kata, tak masuk akal lah. Begitu juga dengan generasi sekarang. Kalau kita ceritakan pasal benda-benda ni kan, benda-benda yang past yang dah berlaku pada zaman dulu, dia akan kata apa? Tak masuk akal lah. Sebab apa? Sebab dia lahir masa benda-benda ni dah berkurangan.
amalan tu dah sedikit. Jadi macam kita berada pada zaman otak kita tak mampu nak berfikir zaman dulu. Mereka berada di zaman yang otak mereka tak mampu berfikir di zaman yang akan datang. Tapi benda tu wujud. Faham kan? Menurut cerita dari Tuan Haji Samsudin ni kan, jin ni, faktor Marina Resort tu tak berkembang maju ataupun bankrupt, berjuta-juta tau duit telah dikorbankan, bantu lagi oleh Kerajaan Melaka. Sebab ni juga punca pendapatan Kerajaan Melaka melalui sektor pelancongan, sebab tempat tu sangat strategik. Bayangkan habis berjuta-juta projek, kos promosikan tempat tu kan, cantik lah sangat bangunan dibina. Sebab dikatakan Marina Resort ni kan, dia punya konsep macam Perancis punya bangunan, tapi tak dapat dimajukan sehingga hari ini. Kalau menurut jin tadi adalah disebabkan faktor pembalasan dendam jin-jin yang ada dekat situ. Mungkin Allah terima juga doa jin ni kan. Jin kan makhluk juga yang Allah turunkan dekat muka bumi ni macam manusia untuk tujuan beribadat kepada Allah. So dia orang doa juga kan. Tapi ada juga masyarakat yang kata di atas faktor ekonomi, satu negara Malaysia mengalami masalah ekonomi yang serius. So tempat tu tak dapat dimajukan. So apa pendapat korang? Jing. Tapi Kama tak paksa korang untuk percaya 100%. Kita dengar boleh, tapi percaya 100% jangan. Sebab jin ni banyak tipu daya dia. Tapi itulah sepanjang apa yang Tuan Haji Samsudin ni bercerita dekat ayah. Dia suka berceramah lah. Mungkin macam manusia jugalah. Manusia pun ada je yang penipu kan, suka tipu orang. So tak adalah nak cakap jin jahat ke apa. Tapi apa yang baik tu kita boleh telan lah. Apa yang dia bagi ceramah pasal agama musuh tu, mana yang baik kita ambil lah, macam tu. Faham kan? Kalau tanya Kama, dapat Kama, apa yang jin tadi tu cakap macam ada kebenaran dia jugalah, ada macam logik dia jugalah. Tapi wallahualam lah. Tapi korang boleh nilai sendiri kan dengan apa yang jin tu cakap, dengan apa yang bukti-bukti depan mata kita sekarang yang kita boleh dapat. So that's all for today's video. Thank you korang yang tengok video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye!